أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bagi edisi Khamis bersamaan dengan 1 Julai 2021, juga 19 Zulkaidah 1442 Hijri. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbicara topik sirah Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu, dan sebagaimana biasa kita bawakan ke studio pada pagi ini bintang ilmuwan yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebagaimana biasa kita dibantu oleh Ustaz. Sebagaimana biasa Ustaz Amin dia membawakan kepada kita interaktif Ustaz. Subhanallah. Yang mana kita bicarakan pada hari ini topik yang saya kira cukup menarik dalam keadaan kita perlu untuk mengenali siapakah Sayyidina Khabbab bin Al-Arat. Dan sebagaimana biasa Ustaz, sebelum saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz, untuk yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Kita sama-sama bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita masih lagi berjuang untuk menghadapi pandemik COVID-19. Jadi untuk itu mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu statistik pandemik COVID-19 yang melanda negara kita pada ketika ini. Sehingga semalam kalau kita saksikan status menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, 6,276 kes baharu dicatatkan, menjadikan jumlah kes keseluruhan 751,979 kes, manakala 4,929 jumlah kes sembuh baharu, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan 682,680 kes. Dan 62 kes kematian baharu dicatatkan, menjadikan jumlah kes kematian keseluruhan 5,170 kes. Saudara sedang penonton, mari kita terus berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana biasa kita sebentar tadi telah pun sama-sama kita dengarkan, kita alunkan bacaan surah Yasin. Mudah-mudahan dengan keberkatan Al-Quran, dengan kemuliaan surah Yasin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kembali pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara dan seluruh dunia pada ketika ini. Dan insya-Allah terus kita mematuhi SOP yang telah pun digariskan, dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Baiklah Ustaz. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat. Beza dengan Khabib tu. Subhanallah. Dan mungkin sebagai permulaan topik pada pagi ini Ustaz, saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz untuk mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa ala. Dirahmati Allah, dai selaku pengurusi atau moderator pada pagi yang berbahagia ni, selesai kepada penerbit, kru yang bertugas, dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi berbahagia ni dapat sama-sama kita duduk lagi dalam majlis ilmu, perkongsian kita. Jadi mudah-mudahan beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Okey, pada pagi yang berbahagia ni kita bicarakan mengenai satu tokoh yang kadang-kadang jarang disebut kan, tapi sangat besar sejarahnya di kalangan umat Islam, iaitu Sayyidina Khabbab bin Al-Arat. Jadi sebelum saya kongsikan mengenai tokoh Sayyidina Khabbab Al-Arat ni, saya suka nak kongsikan apakah yang berlaku di sekitar Mekah dan dunia pada ketika itu. Okey. Jadi ketika Nabi SAW dilahirkan, Nabi dilahirkan pada tahun 570 Masihi. Maknanya Nabi SAW beza dengan Nabi Isa AS 570 Masihi. Nabi Isa lahir 1 Masihi, Nabi SAW lahir 570 Masihi. Jadi ketika Nabi SAW lahir di Mekah ketika itu,
Di semenanjung tanah Arab ketika itu ada 3 jenis kepercayaan. Ada 3 jenis kepercayaan. Kepercayaan yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Allah, tapi sudut syariatnya mereka tak tahu. Dipanggil sebagai agama Hanif. Agama Hanif ni merujuk kepada agama Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS ada anak namanya Nabi Ismail, kemudian diletakkan di Mekah, sebenarnya ajaran daripada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni tarikhnya bila? 1800 tahun sebelum Masihi. Maknanya kalau antara Nabi Ibrahim ke Nabi kita Muhammad dekat 2000 tahun lebih 2000 tahun. Okey. Itu agama yang pertama dipanggil agama Hanif Kemudian yang keduanya iaitu penyembah berhala. Penyembah berhala ni maknanya orang yang menyembah kepada patung-patung, kepada maknanya objek-objek, maknanya dipanggil orang musyrikin ataupun dewa-dewa. Maknanya itu agama kedua. Itu ada orang yang memang percaya kepada dewa-dewa, agama, patung-patung dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, agama yang ada ketika di semenanjung tanah Arab ketika itu dipanggil ahli kitab. Ahli kitab ni ada 2. Satu, ahli kitab daripada orang Yahudi. Orang Yahudi ni yang berpegang kepada ajaran Nabi Musa AS. Nabi Musa ni kurang lebih 1300 tahun sebelum Masihi. Iaitu ahli kitab daripada Yahudi ataupun Bani Israel. Dan yang kedua, ahli kitab daripada Nasrani. Ahli kitab daripada Nasrani itu ahli kitab yang berpegang kepada ajaran Nabi Isa AS. Nabi Isa AS maknanya mana satu Masihi lah. Jadi Nabi Musa 1300 tahun sebelum Masihi. Jadi ini 3 agama yang ada di semenanjung tanah Arab ketika itu. Dan ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin muslimat rahmatullah sekalian, Nabi SAW dilahirkan pada 570 Masihi. Dan Nabi mendapat wahyu pada tahun 610 Masihi. 610 Masihi, sekitar umur Nabi SAW 40 tahun. Dan seperti mana dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa al-anbiya risalatuhum wahidah. Bahawa para Nabi itu risalahnya sama. Risalahnya sama. Apakah kesamaan risalah para Nabi sejak daripada Nabi Ibrahim, Nabi Adam AS sampai Nabi kita Muhammad SAW? Risalahnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini apa yang berlaku di semenanjung tanah Arab pada ketika itu. Okey. Jadi ketika Nabi SAW mula mendapat wahyu. Jadi maknanya ketika Nabi SAW mula mendapat wahyu di Gua Hira waktu itu dan peristiwa itu peristiwa mengejutkan. Nabi tak pernah pun maknanya terfikir pun begitu. Jadi ketika Nabi umurnya hampir 40 tahun, baginda sering maknanya menjadi rujukan kepada masyarakat Arab ketika itu. Jadi maknanya jadi ada permasalahan yang Nabi terpaksa ambil masa untuk berfikir. Jadi banyak masalah-masalah dirujuk pada Nabi SAW. Jadi ketika itu Nabi akan duduk di Gua Hira siapa yang pernah sampai ke Gua Hira di Gua Hira ni di atas Jabal Nur. Jadi maknanya kalau kita masuk ke Gua Hira ni memang betul-betul menghadap ke arah Kaabah. Kalau orang masuk ke Gua Hira, maknanya dia menghadap sembahyang boleh direct terus menghadap ke Kaabah. Dan kalau orang masuk ke Gua Hira, dia duduk ke Gua Hira dan dia menghadap ke arah Kaabah, dia membelakangi pintu gua. Jadi maknanya Nabi beribadah membelakangkan pintu gua. Itu yang datang satu ketika Jibril AS, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Mana wahyu pertama pada 610 Masihi. 610 Masihi. Jadi maknanya ketika Nabi SAW mendapat wahyu, Nabi mula orang pertama yang beriman isterinya Sayyidatina Khadijah. Antara yang awal sahabat baiknya iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Antaranya adalah sepupunya yang merupakan keluarga angkatnya. Sebab Nabi kan ibunya, ayahnya meninggal ketika kecil, jadi dia dibela oleh pakciknya iaitu ayah kepada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali adalah sepupu kecil lagi. Maka Sayyidina Ali antara yang beriman. Kemudian Nabi SAW mula menyampaikan kalimah tauhid ini kepada penduduk Mekah. Dan antara yang awal masuk Islam adalah Sayyidina Khabbab bin Arad. Wa annal Khabbab bin Arad aslama sadisa sittatin lahu sudsul Islam. Dia adalah orang ke-6 yang memeluk Islam.
Ini yang dikatakan sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal memeluk Islam. Dan Sayyidina Khabbab bin Arat ini disebut sebagai a'lam nazala fihimul Quran. Adalah tokoh-tokoh yang banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hidup dia menjadi asbabul nuzul Quran. Mana ayat-ayat Al-Quran diturunkan, ada peristiwa-peristiwa dipanggil asbabun nuzul. Istilah dia, asbabun nuzul ni maknanya sebab ayat diturunkan, antaranya banyak juga peristiwa yang berlaku bersama dengan Sayyidina Khabbab bin Al-Arat ni. Jadi maknanya dia adalah orang yang sudusul Islam, orang yang kena awalus sitatil aslamu, orang yang keenam yang memeluk Islam. Dan ketika dia memeluk Islam, Sayyidina Khabbab ni dia tak menyembunyikan keislaman dia. Maksudnya ketika orang lain kadang-kadang sembunyikan, tapi dia terus terang. Sebab itu ketika Sayyidina Khabbab ni dia adalah hamba ketika tuan dia tanya, Ummu Anmar tanya, kenapa kau meninggalkan agama nenek moyang kita, iaitu merujuk kepada agama menyembah patung-patung ni kan? Kenapa kau menyembah ataupun meninggalkan agama nenek moyang kita? Apa kata Sayyidina Khabbab? Aku tidak pernah meninggalkan agama nenek moyang kamu semua. Allah. Sebenarnya daripada awal aku memang tak percaya. Sebab itu disebut sebagai Sayyidina Khabbab ni dia masuk Islam umurnya 18 tahun mana 18 tahun umur dia. Jadi aku tak pernah meninggalkan agama nenek moyang kita. Aku memang tak percaya daripada awal. Sebab apa? Sebab dia memang berfikir tak kena ni menyembah patung, dia tak kena ni. Jadi dia memang tercari-cari. Dan memang dia sangat rapat dengan agama Hanif. Agama Hanif ni agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi ketika Nabi SAW dapat wahyu, Nabi terangkan kepada Sayyidina Khabbab, dia antara yang awal masuk Islam. Sebab apa? Memang dia tak pernah pun menyembah berhala. Ini sama dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kenapa digelar sebagai karramallahu wajhah? Jadi kalau kita sebut Sayyidina Ali, antara gelaran dia karramallahu wajhah. Maksudnya Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Dia adalah juga antara orang yang tak pernah menyembah patung. Daripada kecil tak pernah menyembah berhala. Memang daripada kecil dia tak kena ni, tak percaya ni. Jadi nanti kita akan cerita lebih detail lagi bagaimana kisah Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu wa arda ini, dia masuk Islam. Ada bagaimana dia mulalah siri dia diseksa oleh kaumnya, kan? Dan maknanya bagaimana akhirnya dia menjadi tokoh yang hebat dalam Islam ni. Allahu Akbar, subhanallah. Tu antara sedikit mukadimah perkongsian daripada yang bahagia Ustaz, dan saya kira banyak lagi yang akan kita kongsikan Ustaz untuk topik kita sirah Sayyidina Khabbab bin Al-Aras. Dan saudara sedang penonton, kita berjeda seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tayla Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Saudara sedang penonton, kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk kita berbicara topik sirah Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu. Dan mudah-mudahan apa yang telah pun dikongsikan seperti tadi, mukadimah sedikit latar belakang dan juga siapa itu Sayyidina Khabbab bin Al-Aras. Dan kita nak terus sekali Ustaz dengan kita meraihkan soalan daripada sahabat Facebook kita. Soalan pertama, Zaliha Haji Muhammad Nur yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah amalan dan aktiviti yang dilakukan oleh kaum Sayyidina Khabbab bin Al-Arat sehinggakan beliau amat risau dan sering memikirkan nasib yang akan melanda kaumnya? Beliau melihat bagaimana kejatuhan dan kemusnahan kaumnya. Siapakah Sayyidina Khabbab bin Al-Aras dalam kalangan kaumnya? Soalan yang pertama daripada sahabat kita Zaliha di Facebook Ustaz. Okey, terima kasih kepada puan yang bertanya. Wa kana Sayyidina Khabbab zakian. Dia adalah orang yang memang cerdik, pandai. Jadi maknanya dia daripada awal lagi memang tidak pernah menyembah berhala. Dan apabila dia melihat apa yang berlaku di Mekah semenanjung Arab ketika itu, yang maknanya dia tak boleh terima. Yang pertama sekali, orang menyembah berhala tak boleh terima. Dia tertanya-tanya mengenai ahli kitab. Ahli kitab yuharrifunal kitab, mengubah-ubah kitab. Jadi dia tak boleh terima tau. Macam kenapa kejap macam ini, kejap macam ini, ikut kesesuaian suka-suka dia. Jadi ahli kitab ni merujuk kepada ahli kitab daripada Nasrani dan juga daripada Israel, iaitu daripada Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS, ahli kitab. Dan agama Hanif pula tidak ada tokoh yang mengajar.
Macam mana agama Hanif? Macam mana nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Itu ketika dia melihat kerosakan akhlak, kerosakan. Jadi orang Arab ketika itu bukan orang yang bodoh tau, kan? Tapi kenapa digelar sebagai golongan jahiliyah? Jahiliyah ni orang jahil lah. Orang Arab ketika itu li'ila fi Quraisyin ila fi marhalatasy syita'i was saif. Kebiasaan orang Arab ni dia dah berniaga, berdagang. Mana ilmu perniagaan tu dah matang, Pada musim sejuk dia akan pergi ke Yaman. Pada musim panas dia akan pergi ke Syam. Ke Syam. Maksudnya ada maknanya ilmu perdagangan ni dah biasa. Dan kalau kita lihat sejarah, orang Arab ketika itu telah sampai ke kawasan Nusantara ini. Sebab itu kalau kita lihat gerbang pertama Islam masuk ke Nusantara ni adalah di Tanah Melayu bahagian Sumatera. Takrifan Tanah Melayu adalah Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu, Thailand sekarang ni. Kemudian sampai kepada maknanya Cambodia, sebahagian Filipina, itu Tanah Melayu. Nusantara ni ada dua, Tanah Melayu dan Tanah Jawa. Tanah Jawa satu bahagian. Jadi Islam sahabat-sahabat dah mula sampai ke di Tanah Melayu ni, iaitu di satu tempat bernama Fansur. Iaitu di situ tu ada satu kawasan yang bagus, sangat banyak melahirkan ataupun bahan-bahan memandikan jenazah, iaitu barus. Barus ni di Sumatera. Sumatera tu Tanah Melayu, Sumatera Tanah Melayu. Jadi maknanya jadi orang Arab telah ketika itu telah datang ke sini dan mereka mengambil barus tu, bahan terbaik memandikan mayat, jadi maknanya dalam bahasa Arab barus, kapur barus ni dipanggil fansur. Kan ada ulama yang dinisbahkan kepada Fansur. Contoh Hamzah Al-Fansuri. Jadi maknanya orang Arab bukan orang yang kita cakap bukan orang yang lekeh lah waktu tu. Kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Dia adalah orang yang dah berdagang, ilmu perniagaan telah matang. Tapi dilihat seolah-olah tidak boleh berfikir mana yang baik, mana yang tidak. Dipanggil jahiliyah. Jahiliyah ni bukan orang yang tak pandai, tapi tak boleh beza. Dia pandai, educated, maknanya ada ahli kitab, ada belajar. Kemudian ada tempias daripada ilmu Rom dan juga ilmu Parsi. Jadi maknanya semenanjung Arab ni tidak pernah dijajah oleh Rom atau Parsi. Jadi maknanya ada tempias ilmu itu. Jadi maknanya, tapi kenapa dia tak boleh bezakan? Suka berperang, minum arak, penzinaan, maknanya penghinaan kepada wanita dan sebagainya. Jadi dia tak boleh terima. Sebab itu ketika Nabi SAW maknanya mendapat wahyu, Nabi sampaikan dia antara orang yang masuk Islam. Sebab dia nampak, oh ini selaras dengan agama Hanif, agama Nabi Ibrahim AS, yang sebelum ini tidak pernah ada maknanya orang yang nak mengajar apa itu tauhid. Waktu di antara yang awal masuk Islam. Dan kalau kita lihat Nabi di kalangan bangsa Arab ada 4 saja, iaitu Nabi Saleh AS, makamnya berada di Mesir. Nabi Hud AS, makamnya ada di Hadramaut, Yaman. Kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Shu'aib alaihissalam, makamnya berada di Jordan, dan Nabi kita Muhammad SAW makamnya berada di Madinah. Jadi bangsa Arab ada 4 orang Nabi saja. Bani Israel beribu orang Nabi. Bangsa Arab ada 4 orang Nabi. Jadi dia tercari-cari. Jadi sebab itu ketika Nabi SAW menyampaikan, terus diterima. Dan Sayyidina Khabbab ni dia berasal daripada Najat. Kalau kita tahu apa nama kita punya masuk sini kan slide kita. Okey, antara awal masuk Islam kita panggil sudut-sudut Islam, orang ke-6 masuk Islam. Okey, nanti kita akan cerita mahir ilmu tempur besi dan senjata. Dia lahir di Najat. Najat ni sekarang adalah Riyadh. Maknanya jauh tu daripada Mekah. As-sabiqun al-awwalun adalah istilah kepada orang yang awal masuk Islam. Dia adalah hamba tapi dia mahir ilmu besi. Dan berasal daripada Bani Tamim. Bani Tamim ni ada dalam hadis Nabi SAW bagaimana keturunan daripada Bani Tamim besok adalah antara yang awal, maknanya antara yang awal untuk menyemarakkan kembali kebangkitan Islam akhir zaman. Maknanya daripada Bani Tamim. Jadi maknanya dia adalah budak pandai sebenarnya, tukang besi. Okey, jadi maknanya boleh saya masuk sikit bab besi? Boleh Ustaz. Okey. Dalam Islam benda besi ni adalah benda yang sangat penting sampai ada satu surah dipanggil surah Al-Hadid. Surah mengenai besi. Jadi maknanya grup besi ni dipanggil Al-Haddad. Al-Haddad ni makna tukang besi. Jadi di Malaysia juga ada keturunan Al-Haddad. Jadi maknanya
daripada besi ni, mana mereka membuat senjata-senjata dan sebagainya. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu kepada orang Islam ni mempunyai satu teknologi besi dipanggil Damas Steel ataupun Damascus Steel. Jadi maknanya Sayyidina Khabbab ni antara orang yang mahir besi. Kebetulan saya ada bawa ini kalau kita nak tengok kalau boleh difokuskan kan. Okey, ini adalah contoh Damas Steel atau Damascus Steel. Ini saya beli daripada keturunan Al-Haddad yang berada di Bukhara. Dan Damas Steel ni, Al-Haddad ni, dia yang betul-betul tukang besi ni, dia ada 12 keluarga. Kalau kita tengok kat sini, dia punya warna-warna kan. Ada corak-corak. Jadi setiap corak ni, dia sebenarnya paling kurang 14 jenis besi digabungkan dengan cara yang memang maknanya orang Islam saja yang tahu ketika itu, dan menjadi besi yang ampuh. Jadi kalau besi pedang orang Islam bertemu dengan pedang orang Barat akan patah. Dan kita tengok ini bunga-bunga dia ni, bunga-bunga ni. Okey, kalau bunga macam ini keturunan Muhammadin, ada keturunan Ar-Rizqi. Jadi maknanya setiap bunga ni dia ada keluarga dia. Dia ada macam ada bunga batik-batik dan sebagainya. Melambangkan. Ini dipanggil Damas Steel. Jadi maknanya dulu keturunan Al-Haddad ni kalau dia ditangkap, maknanya dipaksa untuk menceritakan maknanya macam mana kaedah membuat Damas Steel ni, dia rela mati daripada menceritakan macam mana rahsia tu. Sebab milik orang Islam. Jadi maknanya orang Islam adalah orang yang menguasai ilmu besi. Dan antara zaman Nabi SAW adalah Sayyidina Khabbab bin Al-Arat ini. Jadi Allah SWT bagi kelebihan kepada beliau, orangnya pandai, kemudian memang mahir dalam ilmu besi. Itu dalam hadis disebut bahawa kuntu qainan, dulu aku ni tukang besi yang mahir. Dan dia masih lagi mengajarkan mengenai besi. Maknanya kepada orang Islam dalam konteks membuat senjata-senjata kepada orang-orang Islam ketika itu. Allahu Akbar, subhanallah. Satu kisah yang cukup menarik, yang cukup membangkitkan semangat kita bagaimana umat Islam juga, Ustaz, pernah gemilang satu ketika dahulu dan insya-Allah bakal kembali gemilang satu hari nanti insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita yang kedua, Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, siapakah Ummu Ammar dari Bani Khuza'ah yang telah membeli Sayyidina Khabbab bin Al-Arat sedangkan ianya dari Bani Tamim, dan mengapa beliau tertarik untuk membeli Sayyidina Khabbab? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Okey. Jadi ketika itu ada beberapa hamba yang masuk Islam. Jadi maknanya antaranya adalah Sayyidina Bilal. Okey, antaranya adalah Sayyidina Khabbab ini. Jadi antaranya jadi keluarga-keluarga ni adalah keluarga-keluarga yang masuk Islam daripada awal, dan orang kafir dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima dan diseksa. Jadi ketika itu kita boleh lihat bagaimana yang nama-nama tokoh-tokoh terkenal, Sayyidina Khabbab, Sayyidina Bilal, Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, keluarga Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, yang maknanya orang pertama yang syahid dibunuh kerana keislamannya itu. Jadi ini antara awal bagaimana di awal Islamnya itu. Jadi ketika itu sahabat-sahabat yang berharta, maknanya orang Quraisy, maknanya keturunan Nabi SAW, maknanya daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, ini semua adalah tokoh-tokoh ahli perniagaan. Jadi maknanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu arda dan beberapa sahabat lain, maknanya Sayyidina Abu Bakar yang maknanya merancang untuk membeli orang-orang yang masuk Islam ni, yang hamba diseksa dibeli. Jadi maknanya Sayyidina Abu Bakar bersama dengan beberapa sahabat lagi seperti mana yang ditanya oleh Pak Suramli ni, membeli Sayyidina Khabbab. Kenapa dibelinya? Sebab persaudaraan Islam itu. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian kan, persaudaraan Islam ni dia satu benda yang luar biasa. Saya, ibu kakak tuan-tuan sekalian kan, dengan izin Allah SWT biasa pergi luar negara-negara yang bukan Islam. Jadi apabila kita tengok satu orang Islam, betul kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, mau tak kamu, aku ajarkan kamu satu cara, kamu sebut benda ini, dia akan mengikat hati-hati kamu dengan kasih sayang. Bertautkan hati. Apakah itu? Absyus salam bainakum. Kamu ucapkan salam. Saya dengan izin Allah SWT kalau pergi negara-negara yang bukan Islam ni, nampak orang yang macam Islam ataupun kita akan cuba bagi salam. Assalamualaikum.
dia dengar kita bagi salam, waalaikumsalam, terus bersaudara tau. Allah Akbar. Ini benda yang saya kalau tengok benda ni, saya kenapa? Betul kata Nabi SAW. Bibi kakak mungkin maknanya pun biasa juga dengan keadaan ini kan. Dai pun biasa juga, kaya dengan pengalaman. Abang-abang, ayah-ayah saya sekalian pergi luar negara. Betul. Yang kita bagi salam. Saya pergi ke satu hari, pergi ke China. Negeri China, yang tengah-tengah China yang tak jumpa orang Islam pun. Sekali nampak satu orang Islam pakai songkok putih, saya berbagi salam. Assalamualaikum. Dia bagi salam kat saya dulu. Dia tengok saya, dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kata, nak jawab waalaikumsalam ke waalaikumsalam ni? Waalaikumsalam. Oh, Musliman tu mana Islam kan? Terus mana rapat kan? Jadi maknanya, kenapa para sahabat ini dia membela? Bukan sedikit tau. Kalau kita lihat sejarah-sejarah banyak, contoh macam tokoh-tokoh Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah penakluk Andalusia. Dia antara awal Andalusia juga adalah seorang hamba asalnya. Tapi dibebaskan kerana persaudaraan Islam itu. Jadi persaudaraan Islam itu luar biasa. Jadi bila kata-kata sekalian kita kaitkan dengan keadaan sekarang. Sekarang ni keadaan kita tengah susah, pandemik dan sebagainya, kan? Jangan risau, kan? Allah ada, pertama, saudara Islam kita ada. Betul. Kan? Jadi kita Allah saya dah malu dah apa semua, maknanya ada kempen sebagainya itu biarlah. Tapi maksudnya saudara Islam kita ada. Paling kurang pergi ke Baitul Mal Muslimin. Paling kurang telefonlah kawan-kawan orang masjid. Kalau dia tak boleh bantu, dia perlu tolong carikan kawan kita susah sebagainya. Berdoa, kemudian usaha cakap dengan manusia. Kan? Jangan cakap dengan diri sendiri eti pening, kan? Cakap dengan manusia, kan? Cakap, berdoa dulu, jangan lupa sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki, dan jangan pernah putus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Para sahabat kena seksa, kena apa, tak pernah berputus asa. Kan? Wala tai'asu min rauhillah. Kita sekarang dalam Covid, saudara Islam kita ada, insya-Allah, Allah ada. Memberi rezeki, jangan pernah putus asa. Kan? Jadi kenapa para sahabat ini membebaskan Sayyidina Khabbab? Kerana semangat Islam itu sendiri. Allahu Akbar. Saya pernah sampai juga bagaimana pengalaman Ustaz. Bila dibagi salam, dia raikan kita, dia ambil kasut kita, letakkan, tolong sapu, subhanallah. Sebabkan salam tu. Allahu Akbar, subhanallah. Persaudaraan yang cukup erat di antara umat Islam. Dan berikutnya Ustaz, sahabat kita di Facebook bertanya, Sal Rasid Cik soalannya, Assalamualaikum Ustaz Tadai, Waalaikumsalam warahmatullah. Sayyidina Khabbab bin Al-Arat dahulunya hamba abdi kepada kaum Bani Tamim. Bagaimana permulaan kehidupan beliau ketika menjadi hamba dan pada usia berapa beliau memeluk Islam? Dan mengapakah Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu sedikit pun tidak merasa gentar dan takut daripada menyembunyikan keimanan dan keislamannya meskipun berhadapan dengan ancaman bunuh dan bentuk siksaan? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Okey, jadi pada permulaannya beliau adalah hamba. Okey, dulu ni kenapa orang boleh menjadi hamba? Okey, sama ada tawaran perang ataupun dibeli, maknanya oleh orang. Beli ni macam-macam lah. Ada orang khianat. Contoh katakanlah satu orang bawa satu orang pergi ke Mekah, dijualnya orang ini. Maknanya tiba-tiba jadi hamba kan. Hanya kan. Jadi maksudnya ada berbagai-bagai sebab kenapa menjadi hamba. Jadi dia adalah antara satu orang yang daripada kecil dijual dan menjadi hamba. Jadi bila hamba ni dia ada tuan dia. Hamba ni dia ada dua jenis. Satu hamba abdi. Hamba abdi ni maksudnya memang hamba yang memang dia terpaksa mengabdikan diri. Abdi ni abdun, maknanya abdikan diri pada tuan dia lah. Satu lagi hamba yang dijanjikan untuk kebebasan. Sebab itu antara peruntukan zakat adalah kepada hamba yang dijanjikan kebebasan. Maknanya boleh zakat ambil untuk bebaskan hamba. Mana orang yang terhamba dipanggil golongan ar-riqab. Golongan ar-riqab adalah golongan terhamba. Maknanya jadi Sayyidina Khabbab ni adalah orang hamba yang dijanjikan untuk kebebasan dia. Okey. Jadi ketika dia masuk Islam, dia diseksa dan dia antara yang berat. Kita dengar biasanya kita cerita mengenai Sayyidina Bilal. Sebenarnya Sayyidina Al-Khabbab 10 kali ganda daripada Sayyidina Bilal. Allah. Kan? Maknanya bila dia masuk Islam, dia tukang besi dan tuan dia ni perempuan, Ummu Anhar. Memang kaya sebab kepandaian dia. Jadi ketika tuan dia tanya, "Kenapa kau masuk Islam? Pelik ah. Kenapa kau nak agama yang tiba-tiba baru?" Dia kata, "Tak.
aku tak pernah beriman pun dengan agama Tuhan kamu ni. Kan? Jadi maknanya mengisytiharkan dan dia diseksa. Okey. Satu ketika setelah ni satu zaman Saidina Umar sebagai khalifah, maknanya dah berpuluh tahun selepas kejadian itu, Saidina Umar radhiyallahu anhu satu hari duduk barangkali begini kan, dia duduk bersama Saidina Khabbab, dia bertanya kepada Saidina Khabbab, kan? Dia kata, "Ya Khabbab, ma asyaddu ma laqitum ayyamal Makkah." Apa benda yang paling maknanya yang paling teruk yang pernah engkau lalui ketika zaman Mekah dulu, kan? Maka apa kata Sayyidina Khabbab, "Ya Amiral Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wallahi ma ara ashaddu min hadha." Dia kata, kau takkan dapat tengok yang paling teruk daripada ini. Wa yakshifu an dhahri, dia pun buka baju dia. Dia pun buka baju dia. Wa yanzuru Umar tengok. Yandish, Umar terkejut. Umar terkejut dan sungguh-sungguh. Perkataan Yandish ni lebih dia takjub. Maknanya macam tu, terkejut kan. Dia kata, "Ma hadha ya Khabbab? Ma hadha ya Khabbab?" Sebab apa? Fi huffaru sauda min a'la dhahri ila asfali dhahri. Ada lubang-lubang hitam daripada atas bahagian belakang sampai bawah dia. Allah. Lubang-lubang hitam ya. "Mahadha ya Khabbab?" Apa benda ni? Teruknya ya Khabbab. Maka kata Sayyidina Khabbab, "Ya Amiral Mukminin, wahai Amirul Mukminin, laqad kanu ya'tuna bihijarah." Orang kafir ketika itu ambil batu. Batu ni kemudian wa yada'uha ala jamrah, diletakkan di atas api. Maknanya kalau kita nak faham, ibu kakak tuan sekalian, Sayyidina Bilal diletakkan dekat panas terik. Dia ambil batu, ditungkunya batu tu, bahasa senang faham kan? Ditungkunya batu tu. Thumma yahsibunani 'alaiha. Maknanya kemudian diletakkan atas aku ni. Tengah panas, ambil batu tungku, letakkan belakang ni, kan? Kemudian fatarakat ya Amirul Mukminin ma tara hadha hufar min dhahrihi. Maknanya berlubang badan aku ni. Sampaikan apa kata para sahabat ketika itu. Kaifa yushwal insan dhaharahu wa huwa hayyun. Macam mana Khabbab boleh hidup? Allahu Akbar. Maknanya sampai berlubang, kulit terbakar, berlubang badan dia, kesan sampai kata macam mana dia ni boleh hidup lagi? Allah. Itulah apa yang berlaku. Dan apa ketika seorang Umar kata ketika itu, apa yang terlafaz daripada mulut engkau? Apa yang terlafaz mulut engkau? Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, kan? Saya kan dai kan. Satu hari saya pernah aksiden pada tahun 2018. Okey. Orang tu kata muju hidup. Saya bawa kereta baik-baik aja, bas terbabas, masuk lorong saya langgar. Saya patah 3 tau. Rusuk 2, belakang 1. Kan? Jadi terlantar ke hospital. Kan? Kawan-kawan diving saya instruktor diving, ada yang bukan Islam datang daripada Spain, daripada Belgium datang pelawat saya ke hospital. Dia kata, Muhammad, we are diver Muhammad. Kita ni diver. Kita langgar shark, bukan langgar bas. Dia kata. Allah. Dia tanya satu soalan yang saya tak pernah terfikir soalan tu. Muhammad, ketika engkau kena langgar bas, apa perkataan pertama yang kau ucapkan? Apa perkataan pertama yang kau ucapkan? Saya kata, oh betul juga. Apa perkataan pertama aku ucap? Aku ucap Allah. Engkau ucap Allah? Kenapa kau ucap Allah? Rupanya kita ni kalau mengekalkan sembahyang dengan izin Allah, itu perkataan pertama. Saya teringat kisah Khabbab. Ditanya oleh Sayyidina Umar, wahai Khabbab, ketika kau ditungku sampai terkopak badan kau, terkopak badan, kita nak sebut mana, sampai ada lubang-lubang kat badan dia, apa benda yang kau ucap? Apa benda yang kau ucap? Apa kata Sayyidina Khabbab? Ma alfidhu illa syahadatain. Aku tak ucap apa-apa kecuali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kekuatan aku. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Syahadatain, ini kekuatan aku. Amantu billah wa kafartu bi alihatikum. Aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Aku tak akan sembah patung-patung. Ini kekuatan. Jadi apabila kita melihat apakah kekuatan kepada dua syahadah ini. Kan kita orang Melayu kita biasa la ilaha illallah, terjemah la tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Tapi sebenarnya ilah
perkataan ilah. 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi kekuatan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-galanya melainkan Allah. Sebab itu kalau kita faham mengenai kalimah agung la ilaha illallah ini, dalam susah ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada segala-galanya melainkan Allah, tiada segala-galanya melainkan Allah. Kita sekarang tengah susah dengan COVID. Ramai orang rasa tertekan. Kenapa tertekan? Sebab kita cuma melihat dunia semata-mata. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala usaha. Ingat Allah usaha. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Inilah lafaz Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu wa arda ketika tak ada siapa nak tolong dia, terkopak badan dia kerana diseksa itu. Perkataan inilah yang memberi kekuatan kepada dia. Kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu antara keteguhan iman Sayyidina Khabbab bin Al-Aras, dan semestinya Ustaz banyak lagi akan kita kongsikan. Kita berjeda sekali lagi. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik sirah Sayyidina Khabbab bin Al-Aras radhiyallahu taala anhu. Masih lagi kita bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, dan telah pun sedikit kita menjawab persoalan dan juga kita dengar bagaimana hebatnya kegentalan hati, keteguhan iman seorang yang bernama Sayyidina Khabbab bin Al-Aras. Dan kita nak teruskan lagi Ustaz. Sebelum tu kita nak kempen lagi kepada para penonton yang menonton menerusi FB Live. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, tekan share, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Berikutnya Ustaz, soalan Facebook sahabat kita yang bertanya, Adib Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah reaksi pembesar dan penduduk Quraisy setelah melihat keberanian Sayyidina Khabbab bin Al-Aras radhiyallahu taala anhu dalam mempertahankan keislamannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Okey, kita lihat dulu cara berfikir orang Arab jahiliah ketika itu. Sebab itu dia bukan orang yang bodoh, tapi disebut sebagai orang jahiliah. Sebab apa tak nak bezakan? Okey. Orang Arab ketika itu, apabila Nabi SAW berdakwah membawa ajaran Islam. Islam tu agama yang selamat, agama akhlak. Kita meraihkan dan menghormati wanita, kanak-kanak, orang yang tua. Jadi orang Arab kata, oi, ini kalau doktrin agama Islam ni diterima, maka orang-orang hamba ni nanti akan dirasa sama dengan kita, maka dia akan kurang hajar dengan kita. Betul. Itu cara pemikiran orang Arab ketika itu. Cara pemikiran orang Arab. Maksudnya, kalau agama Islam diterima, agama Islam ni kan kita adalah sama rata. Jadi nanti akan ada orang hamba-hamba ni kurang hajar. Naik kepala daripada kita kan. Tak boleh. Sebab itulah diseksanya hamba-hamba dan juga orang-orang miskin yang masuk Islam. Diseksa. Okey? Tapi sebenarnya dalam Islam, kita diajar untuk kesamarataan, tetapi kita ada akhlak. Akhlak paling besar adalah dipanggil ikram dan ihtiram. Ihtiram ni benda dalaman, diajar. Sabar, menghormati, menyayangi kanak-kanak. Sebab tu Nabi sebut man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. Laisa minna, bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan juga menyayangi orang lebih tua daripada kalangan kami. Dia ada ihtiram. Ihtiram ni dalaman. Maknanya benda dalaman, sifat-sifat yang bagus. Ikram ni benda yang nampak. Contoh kata hari ini kan, macam contoh tadi Da'i ada cerita bagaimana kita bagi salam, betul, orang tu ambilkan kasut, itu ikram dia panggil. Betul. Ikram ni benda yang nampak. Kita tuangkan air, kita belanja makan,
itu ikram. Muliakan. Ihtiram dalaman, maknanya sifat, kita meraihkan, kita faham, maknanya kita menyayangi sama kita. Jadi orang Arab waktu tu dia tak nampak bahawa mana antara benda yang besar adalah akhlak. Itu dengan sama manusia ni ikram dan ihtiram ini. Jadi sebab itulah dia tak boleh terima, dia seksa, dia rasa macam kalau orang ni sama rata nanti dia akan naik kepala pula. Dan apabila dengan sangkaan kalau diseksanya hamba-hamba ini, orang-orang susah ini, mesti mereka akan maknanya tolak Nabi kita, maknanya akan kembali menyembah berhala-berhala, rupanya tak. Rupanya orang yang telah berpegang kepada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya kekuatan dalaman. Seperti ibu kakak yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian kan. Semua kita diuji. Kan? Semua uji. Sayyidina Khabbab pernah bertanya kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, ala tad'u lana. Kenapa tak doakan? Sebab dia tahu kalau Nabi doa, maknanya semua benda akan senang. Betul. Apa kata Nabi SAW? Turun ayat. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna lahum wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka dia akan dibiarkan dengan berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Maknanya orang yang mengatakan dia beriman, yubtala bil iman, maknanya dia akan diuji sesuai dengan keadaan iman dia. Maknanya memang kita akan diuji, tapi dengan ada kalimat tauhid dalam hati kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita akan diberi kekuatan. Kan? Sebab itu jangan lupa Allah. Dunia adalah untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Ingat benda ini. Kalau kita rungsing pasal dunia, dia takkan habis. Betul. Hari ini kita rungsing, COVID, apa semua. Nanti esok kita rungsing anak pula. Cucu pula. Macam mana pula ni. Hutang pula. Dia tak pernah habis. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Allah. Kita urus semaksimal yang kita mampu. Baki kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan segala jalan. Jangan lupa pernah berdoa. Jadi Khabbab pernah bertanya, Sayyidina Khabbab pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, Allah tad'una? Engkau tak doakan kami ke wahai Rasulullah?" Maka saya kata, semua manusia akan diuji. Kita suruh diusaha. Nabi sebab Sayyidina Khabbab budak-muda, Nabi bercakaplah, maknanya kena usaha. Usaha, kemudian ingat Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajarkan sahabat mengenai tauhid itu. Orang Arab terkejut. Macam mana kita seksa, berlubang badan dia pun masih beriman. Rupanya orang yang ada kalimah Allah dalam hati dia, dia akan jadi kuat. Dia akan jadi hebat. Dia akan dipermudahkan segala urusannya oleh Allah, diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya. Allah, saya tertarik dengan lembaran yang Ustaz tulis ni, slide kita ni, tentang penyiksaan, antara penyiksaan yang diterima oleh beliau. Ustaz, mungkin sedikit penjelasan daripada bagus Ustaz. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu arda, maknanya antara orang yang itu yang disebut sebagai kaifa yushwal insan dhahrahu wa huwa hayyun. Macam mana dia boleh hidup lagi? Allahu akbar. Sampai sahabat kata, macam mana dia boleh hidup ni? Memang kalau kita tengok diseksa oleh Bani Quraisy, dipakaikan baju besi. Baju besi dipanggang pula, kan? Kemudian ditekap dengan besi panas. Macam saya sebut tadi, batu dipanaskan, ditungku, diletakkan, terkopak badan dia sampai daging semua. Dipijak beramai-ramai. Kalau kita tengok daripada sini, kita tengok macam mana. Betul lah sahabat sampai kata, kaifa yushwal insan dhahrahu wa huwa hayyun. Macam mana dia ni boleh hidup lagi? Allah. Kan? Maknanya memang teruk sekali penyiksaan. Ini antara kita tengok pengorbanan orang awal, as-sabiqun al-awwalun, orang awal ketika masuk ke Islam, kan? Mempertahankan agama tu, orang datang seksa dia, kan? Kita mungkin pada hari ini kita diuji dengan berbagai ujian. Antara sekarang kita COVID dan sebagainya. Saya suka nak ingatkan, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan doa, cakap dengan manusia. Dan jangan pernah berputus asa. Ya, orang tengah susah sekarang. Bercakap dengan manusia, minta kepada Allah. Minta kepada Allah, bercakap dengan manusia. Jangan cakap sendiri seorang-seorang. Cakap seorang-seorang, takut syaitan berbisik-bisik. Membisikkan kekecewaan kat kita. Kan? Sebab statistik bunuh diri dan sebagainya agak mula meningkat kan. Sebab orang berputus asa. Jangan putus asa. Balik kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang, kan? Dan Allah yang memberi jalan keluar bagi segala permasalahan kita.
dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Allah, saya tertarik perkataan Ustaz, dunia untuk diurus bukan untuk dirungsingkan. Kerana bila mana kita hanya bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak meminta kepada selain daripada Allah, maka insya-Allah akan datang bantuan-bantuan yang mungkin tidak kita sangkakan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan inilah antara harga yang perlu dibayar untuk sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Sayyidina Khabbab bin Al-Aras radhiyallahu taala anhu menonjolkan kepada kita satu kekuatan yang cukup luar biasa, insya-Allah. Dan kita nak berehat sekali lagi Ustaz, insya-Allah banyak lagi yang akan kita bicarakan. Insya-Allah tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi berbicara tentang bagaimana hebatnya sirah Sayyidina Khabbab bin Al-Aras radhiyallahu taala anhu. Kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Dan Ustaz, kita nak mengajak lagi kepada para penonton untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan terutama yang menonton menerusi FB Live, dan jangan lupa lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 selepas ini, insya-Allah. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan. Dan kita nak sambung lagi Ustaz perkongsian tentang sirah Sayyidina Khabbab bin Al-Aras ini Ustaz. Dan berikutnya soalan menerusi sahabat Facebook kita, Ram Desaru, yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah Sayyidina Khabbab mengatasi berbagai penderitaan yang dialami pada permulaan memeluk Islam? Apakah yang membuatkan beliau rela menghabiskan waktunya untuk berhijrah, berjihad, sanggup menerima segala penderitaan dan musibah? Mohon penjelasan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Itu soalan Ram Desaru di Facebook Ustaz. Saya bila kita bicara mengenai Sayyidina Khabbab ni, jadi saya suka juga maknanya nak melihat beberapa ayat Quran yang diturunkan, maknanya daripada peristiwa Sayyidina Khabbab ini kan. Sebab tu Sayyidina Khabbab disebut sebagai a'lam nazala fihimul Quran, bahawa tokoh-tokoh yang menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran itu. Ini maknanya ketika Sayyidina Khabbab ni di peringkat awal, ini kita cerita mengenai fasa Mekah kan. Tadi kita dapat tengok macam mana cara berfikir orang Arab ketika itu. Dia nampak, oh ini kalau sama rata nanti orang naik kepala dan sebagainya kan. Tapi Islam dia ada ajar akhlak, iaitu ikram dan ihtiram. Dan bila sebab tu bila ramai orang masuk Islam, orang tu rupanya baiklah dia orang ni, tak adalah nak macam naik kepala ke apa, tak baik orang dia kan. Maksudnya makin ramai orang tertarik dengan Islam. Jadi maknanya salah satu ayat yang diturunkan bersama Sayyidina Khabbab dan sahabat-sahabat yang lain adalah surah Kahfi ayat ke-28. Ibu kakak kalau ada kat rumah yang sambil-sambil tengah tadarus Al-Quran kan waktu pagi ni, boleh buka surah Kahfi ayat 28. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala mengenai Sayyidina Khabbab ni dan juga sahabat-sahabat? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Hendaklah kamu sabarkan diri kamu bersama orang-orang yang sering berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang kerana mengharapkan keredaannya. Wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan kamu tersilau kerana mengharapkan imbuhan daripada kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Dan janganlah kamu mentaati orang yang melalaikan hatimu daripada mengingati kami dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Urusan-urusan itu akan dipermudahkan. Jadi maknanya bagaimana ayat surah Al-Kahfi 28, siapa-siapa yang ada Al-Quran boleh baca. Ini antara benda yang wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jadi maknanya hendaklah kita bersabar. Jadi soalan balik pada soalan yang ditanya tadi, macam mana dia mendedikasikan hidupnya itu, dia berasaskan keimanan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sabarlah. Ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, sabar ni saya nak kongsikan. Sabar ni dia bukan pasrah pasif. Alah ikutlah nak jadi apa-apalah, tak naklah, mana fikir. Itu pasrah yang pasif. Sabar ni maksudnya adalah
kematangan akal dan hati kita meyakini satu benda ada hikmah, itu sabar. Lepas tu kadang saya banyak jumpa kan, Ustaz, saya tak sabar dengan laki saya, Ustaz. Dah cerai. Dah 20 tahun sabar ni kan. Rupanya daripada awal dia bukan bersabar. Dia pasrah yang pasif. Sabar ni maknanya meyakini satu benda ada hikmah. Akal kita dan hati kita meyakini ada hikmah dia. Ada benda kebaikan yang kita tak tahu Allah nak bagi pada kita. Baru kita nampak. Jangan kita tengok susah itu. Tapi kita lihat apa hikmah yang Allah nak bagi. Sebab kadang-kadang Allah ingin melonjakkan kita dengan dibaginya kesusahan biar kita jangan jatuh ke zon selesa. Zon selesa benda yang paling bahaya dalam hidup kita. Bila kita faham benda ni, maknanya Allah tak nak kita zon selesa, kita tu berusaha. Tengok surah Kahfi. Siapa yang ada Quran di depan, surah Kahfi ayat yang ke-28 ini. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Maknanya sabarlah kamu dengan bersama-sama orang yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya itulah kekuatan Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu wa arda. Allahu akbar. Itu harga yang perlu dibayar demi sebuah keimanan dan juga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya Ustaz, soalan daripada sahabat Facebook kita, Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siksaan dan kesakitan yang amat perit telah mendorong Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu bersama dengan beberapa orang sahabat yang lain bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pertolongan. Soalannya Ustaz, apakah yang diperkatakan atau yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Khabbab dan sahabat yang lain membuatkan semangat mereka menjadi lebih kuat dan bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan. Terima kasih. Okey, ini yang satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Kaabah. Di Kaabah, maka datang Sayyidina Khabbab. Ini yang maknanya Sayyidina Khabbab kemudian menyebut, "Ya Rasulullah." Sayyidina Khabbab ni budak 18 tahun, maknanya budak muda lagi. "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansirunana?" Maknanya doalah kepada kami biar dipermudahkan. Doalah supaya datang pertolongan itu. Maka Nabi SAW bangun, waktu Nabi tengah baring dekat Kaabah tu, mana bangun, Nabi ceritakan kepada Sayyidina Khabbab bahawa orang terdahulu daripada kamu, ada yang ditanam kepalanya, ada yang ditanam dan digergaji kepalanya. Merujuk kepada Nabi Zakaria alaihissalam yang digergaji kepalanya. Ada yang disembelih badannya, dicincang badannya, merujuk kepada Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya ni disembelihnya, dicincang-cincang badannya, kepalanya ada di Masjid Umawi di Syria, badannya bersepah-sepah ada di Jerusalem, tangannya disimpan oleh orang beriman ketika itu ke Mesir, orang Goptik di Mesir. Dan satu ketika telah lalu dan Mesir telah Islam, satu ketika zaman Khalifah Utsmaniyah, orang Goptik datang bertemu Khalifah, dia kata kami ada rahsia sebenarnya. Kami menyimpan tangannya Nabi Yahya dan kami tak mampu nak simpan lagi, kami serahkan kepada Khalifah. Maka Khalifah ambil simpan tangan Nabi Yahya, diletakkan satu bekas, kan? Maknanya bekas tu ada lubang dekat sini. Dekat sini saya pernah tengok tangan tu. Betul kata hadis Nabi SAW bahawa hurimad dud, maknanya diharamkan ulat-ulat ni memakan jasad para anbiya. Memang tangan macam kita lagi ni. Masih utuh lagi. Kan kemudian ketika Khalifah tumbang pada 1924, tangannya itu sekarang berada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Museum Topkapi ni mana menyimpan banyak barang-barang daripada khalifah yang terakhir, banyak barang-barang Nabi itu yang ada kat dia, diletakkan di Museum Topkapi. Saya pernah ambil gambar, kongsikan, boleh type dekat YouTube, Ustaz Amin tangan Nabi Yahya. Saya dah kongsikan gambar tangan Nabi Yahya. Jadi maknanya orang terdahulu daripada kamu digergaji, merujuk kepada Nabi Zakaria, disembelih, dicincang-cincang, merujuk kepada Nabi Yahya alaihissalam. Tetapi mereka tetap berusaha dan bersabar. Sebab apa Nabi cakap demikian? Sebab Nabi bercakap pada pada anak muda, nak bagi semangat. Kan? Maknanya berusahalah. Kemudian turunlah ayat, hasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak adakah mereka menyangka, mereka mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim
orang terdahulu daripada mereka diuji, nyatalah siapa yang kuat imannya dan siapa yang berdusta. Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala benda ini. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Cukup menggetarkan jiwa kita bagaimana penceritaan kisah ataupun sirah Sayyidina Khabbab bin Al-Aras, dan semestinya Ustaz banyak lagi yang akan kita kupas, yang akan kita kongsikan tentang sirah Sayyidina Khabbab bin Al-Aras radhiyallahu taala anhu. Insya-Allah kita akan tamat siaran di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi kita berjeda seketika, kita tamat di sini di TV3. Insya-Allah. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lanjutan 30 minit secara tambahan di TV9. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berbicara topik sirah Sayyidina Khabbab bin Al-Aras radhiyallahu taala anhu. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Dan Ustaz, kita nak teruskan lagi perkongsian ilmu kita pada pagi ini dalam keadaan kita masih lagi menghadapi, berjuang untuk menghadapi pandemik COVID-19 ini. Saya mengharapkan kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar kepada kita semua daripada belenggu pandemik COVID-19 ini. Dengan tanda pagar kita mesti menang, insya-Allah. Baiklah Ustaz, saya rasa lebih baik untuk kita teruskan lagi dengan lembaran ataupun slide yang berikutnya tentang akhlak dan juga dakwah Sayyidina Khabbab radhiyallahu taala anhu. Dipersilakan Ustaz. Okey, kalau kita tengok kehidupan Sayyidina Khabbab ni, jadi selepas berhijrah ke Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahida jami'il ghazawat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang mengikuti peperangan, semua peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu wa arda ni disebut sebagai orang julas wal unnas. Orang memang sentiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendampingi Nabi SAW dan juga berkhidmat. Maknanya ya'tanisu, maknanya berkhidmat pada Nabi SAW. Jadi sebab itu daripada beliau banyak diriwayatkan hadis-hadis. Antaranya ketika peperangan Badar. Ketika peperangan Badar, Sayyidina Khabbab antara yang duduk jaga di kemah Nabi SAW. Dia menyaksikan macam mana Nabi bermunajat sampai Nabi angkat tangan sampai jatuh jubah Nabi itu sampai nampak Nabi punya lengan tu. Mana dia menceritakan yang Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai umat. Bagaimana ya Allah, janganlah umat ini dihapuskan dengan kelaparan seperti umat terdahulu. Janganlah umat Muhammad dihapuskan semua sekali oleh musuh-musuhnya. Seperti mana umat-umat terdahulu, contoh macam ketika 586 sebelum Masihi, kan, bagaimana Jerusalem dihancurkan oleh Nabucodonosor 586 sebelum Masihi. Maknanya janganlah umat aku ni macam tu, mana habis langsung jadi hamba semua sekali, jangan begitu. Kan, jadi Sayyidina Khabbab yang menceritakan bagaimana kisah Nabi berdoa kepada kita umat, kan. Jadi maknanya, dan ketika selepas Rasulullah wafat, maka dia dilantik menjadi maknanya gubernur-gubernur, dan gubernur ni dia ada apa kita sebut macam gaji atau allowance, tapi beliau tetap mengamalkan hidup dengan sederhana. Betul, kalau kita lihat di sini antara akhlak beliau, dia terkenal dengan zuhud. Zuhud ni maknanya dunia tu tidak di hati, dunia di tangan. Jadi sebab itu apa yang didapat dia bagikan. Sebab tu macam mana Sayyidina Khabbab ni memang orang yang suka buat kebajikan. Mana dunia di tangan bukan di hati. Bila-bila masa dilepaskan. Kemudian hidup dengan sederhana dan risau dan kemewahan di akhir hayat. Dia tak suka benda-benda mewah, dia tak suka. Ada bagi. Ini adalah antara akhlak. Maknanya Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu arda. Okey, kemudian Sayyidina Khabbab terlibat dengan dakwah.
Dakwah ni maknanya menyuruh orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dia dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar berkhidmat mengajar Al-Quran. Beliau adalah antara orang yang mahir ilmu Al-Quran. Al-Quran ni dalam hadis Nabi SAW menyebut khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarnya. Dan beliau adalah guru kepada Sayyidatina Fatimah binti Khattab, adik kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dan juga suaminya Sa'ad bin Zaid. Jadi maknanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda, satu ketika dia marah sangat kepada Nabi SAW, waktu itu dia belum Islam, di Mekah. Dia kata, oh Muhammad ni memecah belahkan, aku nak jumpa dia, siaplah. Jadi ketika dalam perjalanan, orang menyapa Sayyidina Umar. Umar nampak marah sangat, kau nak ke mana? Dia kata, aku nak jumpa Muhammad, siap dia nanti kan. Kenapa? Dia mengajarkan agama Islam ni. Engkau nak marah Muhammad, engkau punya adik pun masuk Islam. Itu yang dia patah balik pergi rumah adik dia, Fatimah binti Khattab. Maka ketika itu Fatimah binti Khattab sedang membaca surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. 5 ayat surah Taha. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketuk pintu. Ini ayat apa? Maka ditamparnya adik dia minta maknanya suhuf yang diajar oleh Sayyidina Khabbab. Maka adik tak bagi. La yamassuhu illal mutahharun. Mushaf Al-Quran ini tidak disentuh kecuali orang-orang yang suci. Engkau belum suci lagi. Maka dia kata bagi. Maka dibagi, ketika itu dibacanya surah Taha, lembut hati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda, akhirnya masuk Islam. Sebab itu para ulama perubatan Islam menyatakan bahawa antara ayat-ayat Al-Quran yang bagus untuk dibaca, untuk melembutkan hati, untuk menjadikan amalan harian kita surah Taha, ayat 1 sampai 5. Di mana hari ini kan kita amalkan biar orang jatuh kasih pada kita, kan? Maknanya orang tengok kita tu orang rasa suka, kan? Mahabbah, ada mahabbah tu. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, amalkan ayat Quran, kan? Ini kadang-kadang doanya dalam rumah tangga tak jarang doa, kan? Membebelnya kuat, kan? Mana tak tegang rumah tangga. Ini baca Quran biar Allah rahmati, sebab Al-Quran memang ada rahmat, ada huda wa rahmah. Al-Quran itu. Ini antara kisah. Dan dia mendatangi sahabat lain yang beriman secara sembunyi. Sahabat-sahabat lain yang beriman secara sembunyi, dia akan datang, dia akan bagi semangat. Dia akan bagi semangat. Maknanya, okey, Islam adalah satu agama yang menyelamatkan akhlak. Maknanya dia ni adalah orang yang, kalau istilah sekarang ni, extrovert, istilah sekarang lah. Maknanya dia akan mendatangi orang. Maknanya, okey, kita sama-sama Islam. Ada apa kekurangan. Padahal, dia juga diseksa. Tapi dia adalah orang yang saling menguatkan atas sesama lain. Jadi kalau kita lihat individu susuk tubuh Sayyidina Khabbab bin Al-Arat ini, orangnya adalah orang yang suka berkebajikan, mendatangi orang, mana tanya khabar orang lain, suka berkongsi ilmu dengan orang lain, dan juga maknanya mengamalkan zuhud, maknanya dunia di tangan. Zuhud ni bukan pakai koyak-koyak, pakai compang-camping, tak. Zuhud adalah dunia di tangan, bukan di hati. Jadi maknanya ada orang kata zuhud kau ni pakai smart-smart, itu tak zuhud, tak. Kalau itu keperluan kita, pakailah. Kalau keperluan kita kereta yang bagus-bagus, pakailah. Tapi dia bukan jatuh ke hati, dia hanya di tangan saja. Orang yang zuhud, kelebihannya sangat besar. Dia salah satu amalan yang digalakkan oleh Islam. Allahu Akbar, subhanallah. Cukup menarik apa yang dikongsikan oleh lembaga Ustaz untuk topik Sayyidina Khabbab bin Al-Aras radhiyallahu taala anhu, dan banyak lagi Ustaz yang akan kita kongsikan. Kita nak berjeda sekali lagi. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berbicara topik Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu. Kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, dan mari kita sama-sama terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Dengan usaha kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar kepada kita daripada belenggu pandemik COVID-19 ini dengan tanda pagar kita
mesti menang insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita. Mazni Hasan, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sayyidina Khabbab bin Al-Aras merupakan antara sahabat yang terawal memeluk Islam. Selain mempunyai iman yang kuat, adakah Sayyidina Khabbab juga merupakan seorang yang zuhud apabila beliau menumbuhkan tabung kebajikan di hadapan rumahnya dan tidak pernah mengambil semua gajinya, walaupun gaji itu sangat lumayan di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Okey. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi ada menyatakan bahawa ma naqasal malu min sadaqah. Tidak akan berkurangan harta itu dengan bersedekah. Ini maknanya galakkan bersedekah ni, kelebihan bersedekah, galakkan kelebihan untuk bersedekah, dia bukan saja pahala ke akhirat. Tapi di dunia lagi Allah akan gandakan. Dalam hadis yang lain Nabi kata bahawa as-sadaqatu bi asyri amthaliha. Sedekah akan dibalas di dunia 10 kali ganda. Ibu bapa kakak sekalian, ayah-ayah saya yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Saya waktu belajar hadis ini, guru saya pernah sebut, dia kata benda iman ni boleh cuba. Dia kata sedekah RM1, cuba tengok Allah bagi 10 kali ganda atau 10 kebaikan. Boleh acu cuba try test 4 kau kan. Mana cuba try test. Cuba kita tulis. Memang sedekah ni Allah akan balas 10. Betul. Sama ada 10 kali ganda ataupun 10 kebaikan. Kan? Maknanya itu di dunia. Betul. Akhirat sampai 700 kali ganda pahala dia. Okey. Jadi memahami benda ini, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu arda orang yang sangat suka bersedekah. Niatkan bersedekah sebab apa? Makin bersedekah, makin banyak peluang-peluang rezeki yang Allah bagi. Kadang-kadang bentuk zahir rezeki itu, di sudut rezeki itu nampak, okey, duit RM1 makin banyak, makin peluang perniagaan makin ada. Dan ada juga kadang-kadang Allah tengok, anak jadi anak soleh, solehah, menyenangkan kita. Tak ada benda-benda yang maknanya kita sihat. Alhamdulillah, maknanya benda-benda itu yang Allah bagi. Jadi sebab itulah Sayyidina Khabbab antara orang yang sangat-sangat suka bersedekah. Walaupun ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda, orang Islam dah kaya dah waktu tu. Rom dan Parsi telah jatuh ke tangan Islam. Maknanya memang satu kerajaan besar Islam ni. Tapi dia tetap dengan zuhud dan suka memberinya dia itu. Dan sebab itu dia terus kaya. Sebab itu kalau kita tengok, dia rungsing sangat. Maknanya sampai kalau hari akhir hayat dia itu, dia hidup dalam keadaan mewah. Sebab apa? Makin dibagi, makin banyak dapat. Makin dibagi, makin banyak dapat. Jadi maknanya itu yang dia suka bagi. Dan dia memang dia kita nak senang faham sekarang, macam tabung kebajikan lah dekat rumah dia. Bagi orang-orang yang susah datang. Okey, maknanya bukan saja zakat, sedekah, infak, hadiah, hibah, itu antara pemberian-pemberian dalam Islam. Allahu Akbar. Berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Rahimah Saud yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah perkaitan antara doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan dengan kekhawatiran Sayyidina Khabbab jika tiada balasan baik baginya di akhirat nanti? Terima kasih banyak Ustaz Da'i, biar tahu jangan keliru. Okey, peristiwa berlaku ketika peperangan Badar. Jadi Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu arda, dia adalah orang yang menjaga khemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi maknanya dia menyaksikan Nabi itu sembahyang dan sebagainya. Jadi ketika pagi itu dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, engkau berdoa panjang sangat. Apa yang kau minta? Maka apa kata Nabi SAW? Sa'altu Rabbi thalathah. Aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 perkara. Fa'atiyani ithnain wa mana'ani wahidah. Allah bagi kepada aku 2 benda, 1 Allah tak bagi. Minta 3. 2 Allah bagi, 1 tak bagi. Yang pertama sekali, ya Allah, janganlah umatku ini diazab dengan kelaparan yang habis mati semua. Maknanya umat Islam, dia soal rezeki Allah Subhanahu Wa Taala jamin. 1. Sebab itu kita dalam COVID dan sebagainya, hasil doa Nabi, maknanya Allah jamin benda itu. Tak adalah dihapuskan kerana kelaparan semua, tak ada. Kemudian yang keduanya, iaitu janganlah umatku ini dihapuskan sampai habis, musuh datang hapuskan semua sekali. Allah. Jangan begitu. Maka Allah bagi. Maknanya umat Islam tak seperti mana umat terdahulu. Contoh macam saya sebut tadi, pada tahun 586 sebelum Masihi,
kota Jerusalem dihancurkan oleh Nabucodonosor. Allah. Maknanya habis orang mati, kena bunuh semua. Dan terhamba Bani Israel yang beriman ketika itu terhamba Nabucodonosor. Kemudian dibebaskan oleh Zulkarnain. Kan pada kurun kelima tu Zulkarnain kita tahu kisah dia dekat Al-Quran, bagaimana dia dapat mengurung satu makhluk aneh akan keluar akhir zaman bernama Gog and Magog ataupun Ya'jud dan Ma'jud. Kan? Jadi maknanya Zulkarnain yang membebaskan mereka. Kemudian pada tahun 70 Masihi sekali lagi Jerusalem dihapuskan oleh Panglima Rom Titus. Habis kota Jerusalem. Jadi ya Allah, janganlah umatku begitu. Allah bagi. Fa'atiyani, Allah bagi. Dan Nabi SAW kemudian berdoa pada yang ketiga, biarlah umatku ni semua bersatu tak berpecah. Maka Allah tak bagi. Maka sahabat bertanya-tanya, kenapa tak bagi? Kenapa tak nak bersatu tak bagi? Janganlah seperti mana umat Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa AS bawa seluruh Bani Israel keluar daripada Mesir untuk pergi ke Baitul Maqdis, sebenarnya yang mengikut Nabi Musa bukan semua beriman. Betul. Ada yang memang menyampahkan Firaun ada. Ada yang barangkali mungkin Jerusalem lagi bagus. Ada yang betul-betul beriman. Ada yang munafik, ada yang fasik dan berbagai-bagai. Jadi umat Muhammad kenapa tak bersatu? Ya, beriman, Allah SWT bagi hidayah dan mudah-mudahan selamat ke akhirat. Tapi orang beriman, dia ada grup orang beriman. Orang munafik, dia takkan setuju dengan orang beriman. Ada orang fasik, orang ahli maksiat. Maka Allah kata, wa mana'ani, Nabi sebut. Maknanya Allah tak bagi untuk bersatu di situ sebab macam mana umat Nabi Musa dulu bergabung tapi masalah sebab semua bergabung. Jadi maknanya dia beriman, Allah bagi hidayah, dia keselamat akhirat. Tapi di dunia ni orang beriman, ada grup orang beriman, orang munafik, orang fasik, dia takkan bersatu atas nama Islam, kerana boleh merosakkan nama Islam tu pula. Orang munafik berpura-pura Islam, tapi rupanya merosakkan Islam, kan memberi gambaran yang buruk pada Islam. Orang beriman, dia orang beriman dia. Allah ibarat musuh dalam selimut ataupun gunting dalam lipatan, Ustaz. Dan itulah misalan kepada golongan-golongan yang munafik. Dan berikutnya, Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Hasnuin Wahid yang bertanya, Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, memang keimanan Sayyidina Khabbab bin Al-Aras radhiyallahu taala anhu teramat teguh walaupun menanggung penyiksaan dan penganiayaan yang teramat perit dan kejam daripada Ummi Anmar dan golongan musyrik Quraisy. Soalannya, Ustaz, mana satukah yang benar tentang kewafatan Sayyidina Khabbab Al-Aras radhiyallahu taala anhu? Ada yang mengatakan beliau wafat ketika berusia 37 tahun dan ada yang mengatakan beliau wafat tahun ke-37 Hijrah. Dan apakah umur sebenar beliau? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Okey. Jadi pertama sekali mengenai umur Sayyidina Khabbab, kalau kita tak kat sini kan. Sayyidina Khabbab beliau wafat pada tahun ke-37 Hijrah. Okey, 37 Hijrah ni maknanya daripada Hijrah sampai ke tahun 37 Hijrah. Umur dia meninggal adalah 73 tahun. Salasa wa sab'in. Mana 73 tahun. Terbalik. 73 tahun. Dia meninggal umur dia 73 tahun. Tahun ke-37 Hijrah. Jadi dia ketika dia meninggal, dia menjadi pembantu kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia dengan Sayyidina Ali ni sangat rapat. Okey. Kenapa dia berdua ni memang tak pernah sembah berhala. Sebab itu Sayyidina Ali gelarannya karamallahu wajhah. Allah muliakan muka wajahnya kerana tak pernah menyembah berhala. Dia memang sangat rapat. Jadi lepas Rasulullah wafat, maknanya dia bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, dia berada di Kufah. Dia adalah sahabat pertama yang dimakamkan di Kufah. Kufah sekarang dekat Iraq, dekat Iraq di sana tu. Dan maknanya umurnya 73 tahun pada tahun 37 Hijrah. Jangan terbalik. Itu dia. Okey. Dan ketika dia wafat, Sayyidina Ali yang menguruskan jenazah dia, Sayyidina Ali yang mengimamkan dia. Sayyidina Ali mengimamkan maknanya solat jenazah Sayyidina Khabbab dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian ada perkataan yang cukup terkenal daripada Sayyidina Ali ketika beliau maknanya menguruskan jenazah dia, rahimallahu Khabbaban, rahimallahu Khabbaban, rahimallahu Khabbaban qad aslama raghiban
wa hajara ta'ian wa 'asha mujahidan farahimallahu khabbaban. Kemudian apa kata Sayyidina Ali? Allah merahmati Sayyidina Khabbab ini, dia Islam dengan keadaan susah. Kemudian dia berhijrah dengan sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ketika dia nak berhijrah, dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak nak berhijrah mula-mula, tak berhijrah. Sehinggalah aku nak melihat orang orang yang menyeksa aku." Ummu Ammar, maknanya yang menyeksa dia itu Allah balas. Allah tunjukkan sungguh. Allahu akbar. Sebelum dia berhijrah, Ummu Ammar kan yang ambil batu, kemudian panaskan, kemudian letak kat badan dia, cocok besi kat dia. Betul. Ummu Ammar sakit kepala, migraine lah bahasa sekarang kan. Yang tak tahan sangat. Tabib ketika itu kata apa? Ubat dia adalah kau bakar batu, kau ketuk ke kepala kau. Allahu akbar. Kau bakar besi, kau ketuk cocok kepala kau. Jadi ketika dia sakit kepala, orang ambilkan batu, bakarkan, letakkan kepala dia sampai akhirnya meninggal dengan sakit kepala dengan keadaan yang memang maknanya terbakarlah kepala dia tu. Dan maknanya Sayyidina Khabbab kata, "Ya Allah, benarlah Allah tunjukkan." Maka sebab itu wahajara ta'ian wa 'asha mujahidan, hidup dengan mujahid, farahimallahu Khabbaban, Allah merahmati engkau wahai Khabbab. Dan apa kata Sayyidina Ali lagi, bahawa wa thabata fi islamihi syakiran, dia tetap dengan agamanya dalam keadaan sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah apa yang Sayyidina Ali sebut kepada Sayyidina Khabbab pada tahun 37 Hijrah, dan pada tahun 38 Hijrah Sayyidina Ali mengikuti sahabat baiknya Khabbab bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di Kufah juga. Allahu akbar, subhanallah. Itu antara perkara yang kita perlu sama-sama mengambil pelajaran tentang bagaimana ketangguhan dan juga kekuatan yang ada kepada Sayyidina Khabbab bin Al-Aras merupakan satu perkara yang perlu sama-sama kita telusuri dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Harga bagi sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun disiksa dengan begitu kejam, penganiayaan yang cukup luar biasa, namun kalimah la ilaha illallah tetap tidak pernah lekang daripada mulut beliau, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita, dan mungkin okey, soalan nampaknya dah habis Ustaz. Mungkin kita boleh tamatkan slide kita Ustaz. Di penghujung siaran kita ini mungkin ada lagi yang perlu kita bicarakan di slide ni Ustaz. Okey. Jadi maknanya kalau kita lihat kehidupan Sayyidina Khabbab bin Al-Arat ni, satu orang sahabat yang seperti mana digambarkan oleh Sayyidina Ali, bahawa bagaimana Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu ni, dia aslama raghiban, dia dapat Islam dalam keadaan susah. Jadi bila keadaan susah, dia dapat Islam dan dia pertahankan Islam dia, wa thabata fi islamihi syakiran. Maknanya dia tetap bersyukur dan kekal pada Islam dia. Jadi ibu bapa kakak tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian kan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sampai sehingga maknanya wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan yang tetap Islam itu kan. Sebab tu ini antara slide kita tadi itu, ini adalah doa Nabi ketika peperangan Badar yang Sayyidina Khabbab tengok banyak lama Nabi berdoa tu kan. Dia berkata, aku minta maknanya sa'altu rabbi thalathah, aku minta kepada Nabi Allah 3 benda. Fa'atiyani ithnain, Allah bagi 2, wa mana'ani wahidah, Allah tak bagi yang ketiga. 2 ni umatku tidak akan dibinasakan kerana kelaparan. Kan seperti umat terdahulu, tak. Umatku tidak akan dibinasakan sampai habis kerana serangan musuh. Kita tengok kisah saya sebut tadi. Betul. Kisah Nabuchadnezzar pada 586 sebelum Masihi. Dan Jerusalem itu umat Nabi Musa AS, dan juga umat Nabi Isa iaitu pada tahun 70 Masihi. Sama juga Jerusalem dihancurkan oleh Panglima Titus dari Rom. Umat Islam takkan macam itu, takkan habis langsung, tak. Tapi umat Islam janganlah terjadi perpecahan dan perselisihan antara umatku. Maka Nabi kata Allah tak bagi. Sebab orang Islam dia ada orang munafik, ada orang fasik. Seperti mana Nabi Musa membawa kaumnya ketika daripada Firaun nampak bersatu, tapi sebenarnya tak. Itu yang Nabi Musa pergi bermunajat dekat Bukit Tursina.
Turun-turun Musa Samiri ajak pergi nyembah Allah. patung lembu pula. Mhm. Kemudian ada yang petikai pula, Musa, dulu kau kata keadaan makin okey. Betul. Ini asyik makan manna wa salwa. Padahal makan tu hidangan di berlangit padahal tu. Dia tak payah nak masak, tak payah apa. Betul. Dah kemudian dah berhenti hidangan di berlangit, dah kau terpaksa masaklah pula. Kan susah. Macam mana nampak bersatu. Tapi tak. Jadi benda ni Allah tak lagi upah hikmah dia. Ada kisah di sebab ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu antara perkara yang perlu sama-sama kita renung dan muhasabah, dan saya kira kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian cukup menarik tentang sirah Sayyidina Khabbab bin Aras radhiyallahu taala anhu, dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami, ya Allah. Amin. Seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim, ya Allah. Berikan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami, ya Allah. Seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus, ya Allah. Kurniakan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami, ya Allah. Amin. Seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub, ya Allah. Kurniakan kepada kami kemurahan rezeki yang halal, ya Allah. Seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman, ya Allah. Amin. Berikan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan, ya Allah. Amin. Seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa, ya Allah. Kurniakan kepada kami kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat dengan akhlak dan adab sopan yang tinggi, ya Allah. Amin. Seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keredaan-Mu kepada kami seperti mana yang telah Kau berikan kepada seluruh sahabat Nabi kami ridwanullahi alaihim wa arda, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah segala urusan kami, ya Allah. Angkatlah penyakit dan wabak di kalangan kami, ya Allah. Amin. Sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Amin. Berikan bantuan kepada hidup kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah sehingga berjumpa lagi esok. Terima kasih lagi Ustaz. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.